Sebulan selepas kejadian tu, aku mendapat panggilan telefon yang membawa kabar buruk. Kabar buruk tu ialah, hello guys, welcome back to show my channel. So guys, hari ni Mai nak share kisah pengalaman seseorang yang dihantar melalui email Mai. So, dia nak Mai share kisah pengalaman dia bersama rakan-rakannya dalam perjalanan pergi ke sesuatu tempat. Kisah ni dari negeri jiran Mai, iaitu Sabah. So, kisah ni bertajuk Perjalanan Sandakan ke Kota Kinabalu. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah ni kisah benar. Kisah ni bermula ketika aku berumur 23 tahun. Dalam umur yang masih muda, aku sudah bekerja di sebuah agensi pekerjaan di Sandakan. Jiwa remaja sememangnya banyak perkara yang ingin aku lakukan. Aku, Nana dan Wan merancang untuk ke Kota Kinabalu awal bulan April. Seperti yang sudah kami rancang, tepat jam 6 petang, kami bertolak dari Sandakan. Disebabkan aku bekerja pada hari itu, kami terpaksa bertolak sebelah petang. Perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu memakan masa 7 ke 8 jam, terpulang dari kelajuan masing-masing. Okey. Pada jam 7 malam, kami singgah mengisi minyak di checkpoint dan membeli makanan ringan untuk mengisi perut dalam perjalanan. Semasa kami melalui jalan Telupit Ranau, hati aku ni rasa macam tak sedap pada waktu tu. Macam tak sedap hatilah. Tapi sebagai pemandu, aku kuatkan radio sekali-sekala ikut menyanyi untuk hilangkan rasa tak sedap hati aku ni tadi. Dalam hati aku syukur ada bas di belakang kereta kami. Semasa melalui jalan yang agak gelap, untuk pengetahuan korang, jalan Telupit Ranau ni memang hutan dan tiada lampu jalan waktu tu. Bas tersebut sekali-sekala memberi isyarat menggunakan high beam. Dalam hati aku, bas ni nak memotong ke apa? Tiba-tiba Wan yang duduk belakang bersuara macam ni, tutup cermin weh. Aku menurutkan sahaja. Yang budak Nana ni pula siap tanya macam ni. Ada apa? Kenapa? Orang suruh tutup, tutuplah. Jangan banyak tanya. Marah Wan. Dalam masa yang sama, kereta yang aku pandu agak berat. Bas yang di belakang juga masih memberi isyarat high beam dari tadi. Dalam hati aku, tolonglah jangan ada benda yang tak diingin berlaku. Perjalanan kami ni masih jauh lagi. Aku pusingkan lagu rohani. Syukur kereta yang aku pandu kembali ringan. Kami bercadang untuk rehat sebentar di Ranau untuk mengisi perut setelah 4 jam perjalanan. Sebelum sampai di Pekan Ranau, time tu roadblock lah pula. Polis tu menyoal aku dalam bahasa ibunda dusun. Aku pun menjawab dalam bahasa ibunda juga. Biarpun sebenarnya aku tak tahu bercakap dalam bahasa ibunda. Saya sarankan baik kamu stay di sini sahaja. Banyak kes sekarang jalan Ranau tanpa ruli, kata polis tu. Disebabkan jam sudah hampir jam 10 malam, kami sepakat mencari hotel. Malam tu kami berehat dengan aman. Keesokan harinya kami menyambung perjalanan kami untuk ke Kota Kinabalu. Kami mengambil masa 1 jam 45 minit untuk sampai ke Tamparuli. Ini semua salah Nana yang banyak perangai nak singgah banyak tempat. Tepat pada jam 2, kami sampai di hotel yang telah kami tempah di Kota Kinabalu. Bermulalah kisah seram kami di sini. Malam tu aku berjumpa dengan Mr. Tunang, iaitu tunang akulah. Nana dan Wan kata nak join sekali. Kami makan di sebuah restoran di Lekas. Cerita punya cerita jam sudah menunjukkan pada pukul jam 11 malam. Okey, kami pulang ke hotel.
Disebabkan nak privacy masing-masing, kami tinggal berasingan. So, tidur aku terganggu apabila telefon di bilik aku berbunyi. Hello? Kau dah kenapa, Wan? Ada benda kacau aku lah. Dah tu dia menyerupai si Nana pula. Kata Wan pada waktu tu. Aku sememangnya tahu hotel yang kami tinggal tu agak keras. Tapi aku tidak menyangka yang kami akan diganggu. Tepat jam 3 pagi waktu tu. Perut pula buat hal. Dalam keadaan mata aku yang mengantuk, aku terlihat kelibat seorang perempuan tidur di sebelah aku. Dalam hati aku kata, oh Nana rupanya. Aku terus ke toilet untuk melepaskan hajat. Tengah syok-syok melepaskan hajat, tiba-tiba sel-sel otak aku berhubung. Macam mana Nana boleh masuk ke bilik hotel aku? Takkan dia minta kunci pendua dengan orang jaga kaunter di bawah? Dah tu aku jadi macam seram. So aku cuci apa yang patut, aku keluar perlahan-lahan, kelibat yang menyerupai si Nana tu dah hilang. Ketakutan menguasai diri aku saat itu. Jadi nak dipendekkan cerita, aku sambung balik tidur aku yang terganggu tadi. Tiba-tiba aku dapat rasakan yang tilam aku ni macam ada benda yang duduk. Tilam kalau korang perasan, kan kalau kita duduk di tilam tu dan ada orang lain pula datang duduk, kan kita dapat rasakan kan? Macam itulah. Dalam hati aku cakap, aduh dia datang lagi. Aku dapat merasakan dia berbaring bersama aku. Dalam hati aku memaki tak habis-habis. Aku nekat untuk bangun. Bila aku berpusing melihat ke arah benda tu, alamak, muka dah lain dah. Aku dengan perasaan marah aku, terus aku cakap dengan benda tu. Aku cakap macam ni, kau balik ke alam kau, aku datang sini hanya untuk berehat. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Sempat pula dia senyum dengan aku. Aku apa lagi, sedia nak cabut dari bilik tu. Bila aku capai je tombol pintu bilik aku, telefon aku tiba-tiba berbunyi. Tiba-tiba keadaan semua jadi reda. Entah dari mana keberanian yang aku dapat, aku jawab telefon tersebut. Rupanya itu Nana. Nana cakap macam ni, kau dengan Wan pergi mana tadi? Dia cakap macam tu. Sekali lagi jantung aku bagai nak tercabut. Aku teruslah balas macam ni, esok je lah cerita, aku mengantuk ni. So aku mematikan telefon dan terus masuk tidur. Aku terbangun disebabkan ketukan pintu di bilik aku. Wan dan Nana dah tercegat depan pintu aku. Mereka masuk dengan muka pucat bagaikan tiada darah. Kali ni aku tak mau terkena lagi. Aku cubit lengan mereka dengan serentak. Mereka mengadu kesakitan. So maksudnya itu betul-betul diorang, bukan benda lain. So Nana pun cakap macam ni. Sambil dia masuk ke dalam bilik aku tu, dia cakap macam ni, cepatlah Mel, bersiap. Mereka berdua masuk ke dalam bilik aku dan terus duduk dekat aku. Tengah syok-syok bersembang, tiba-tiba pintu toilet aku macam kena buka. Dia dah mula dah dalam hati aku. Wan, engkau duduk diam-diam kat sini. Nana, engkau temankan aku mandi. Aku capai tuala aku dan aku tarik Nana mandi bersama aku. Siap berkemas, kami terus belah. Sambil menikmati makanan yang dipesan kami tu, tiba-tiba Nana membuka cerita pasal semalam. Cerita ni masa kami di kedai makan di bawah lah. Kami berdua pergi mana tadi subuh? Kata Nana. Datang bilik aku, ketuk pintu kuat-kuat. Dah dibukakan pintu, bukan masuk, malah meninggalkan diri aku macam tu je. Rajuk Nana. Aku dengan Wan memandang sesama sendiri. So aku tanyalah dia, jam berapa? Dalam jam 3 lebih macam tu, kata Nana. Wan mula membuka cerita. Cerita pertama yang dicerita oleh Wan ialah dalam perjalanan kita semalam tu sebenarnya ada benda ikut kita. Aku terperasan apabila ada rambut berjuntai dekat cermin sebelah kau Nana, kata Wan. Lepas tu cerita kedua dari Wan, semalam tengah syok-syok aku tidur di ulit mimpi, dia datang siap menyerupai muka kau Nana.
Wan minta air. Siap cakap dengan aku macam tu. Aku baca apa yang patut, terus rasa ada benda jatuh dekat pintu dan hilang macam tu. Tu sebab aku call Mel time tu. Sambung Wan. Aku dan Nana terasa seram sejuk mendengar penjelasan Wan. Aku nak cerita ni, kamu dua nak dengar ke tak? Soal aku. Wan dan Nana hanya mengangguk. Aku perasan juga ada benda ikut kita pada malam tu. Sebab bas dekat belakang kita tu asyik high beam kita je. Yelah, aku perasan juga, sampuk Nana. Diam dulu, biar aku habis cerita dulu, kata Mel. Kereta pun berat semacam je waktu tu. Sambung aku. Semalam, benda tu pun ada kacau aku. Benda tu menyerupai kau, Nana. Bayangkan benda tu siap boleh tidur sekatil dan senyum-senyum manja dengan aku. Ish. Sengaja aku ketawa hilangkan keresahan di muka dua orang sahabat aku ni. Jam menunjukkan 11.30 pagi. Kami kembali ke hotel untuk check out. Setelah siap mengambil barang masing-masing, kami turun ke lobi. Amoy di kaunter pun tegur kami. Dia tanya macam ni, you seorang lagi mana? Kami bertiga berpandang sesama sendiri. Seorang lagi? Dalam hati aku, semalam you orang naik hotel ada 4 orang mah. Sambung Amoy tersebut dalam logat Cina dia. Nana dengan spontan menjawab, kami bertiga je lah Amoy. Mana ada 4 orang mah, itu perempuan sebaya serupa macam kau. Sambung Amoy tu. Tak apalah, kami gerak dululah, kata aku untuk mengelakkan si Nana takut. Sebulan selepas kejadian tu, aku mendapat panggilan telefon yang membawa kabar buruk. Kabar buruk tu ialah Nana telah meninggal dunia ketika bersendirian di rumah. Sampai sekarang kami semua tak tahu dan tak mengenal pasti apa punca kematian Nana tersebut. Untuk pengetahuan korang, Nana ni duduk sendiri di rumah sewa dia. So, adakah semua ni ada kaitan dengan apa yang berlaku di hotel tempoh hari? Aku sendiri tak dapat nak menjawab persoalan tersebut. So, kalau korang ada pengalaman macam tu, korang boleh share di ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada kisah seram, korang boleh share di email my di bawah ni. Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe, okay? Kita closing dengan ayat yang selalu kita pakai. Cerita ni dah habis, tapi malam kau baru bermula. Bye-bye. Assalamualaikum.